Baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi saya membuat satu live tergempar hari ini. Okey. Susulan titah yang di Pertuan Agong. Okey. Titah yang di Pertuan Agong yang boleh diklasifikasikan sebagai titah ulangan. Okey. Jadi ini live khas. Ini live khas bagi membincangkan titah yang di Pertuan Agong terkini, yang saya rasa ramai tertanya-tanya atau ingin saya membuat ulasan, sebab semenjak titah itu dikeluarkan saya dapat banyak panggilan. Banyak panggilan minta dibuat ulasan dan sebagainya. Jadi inilah ulasan saya hari ini berkenaan dengan titah di mana yang di Pertuan Agong mengulangi, titahnya, ya, iaitu agar Parlimen bersidang dalam masa terdekat. Jadi apakah maksud di sebalik titah ini? Kerana ini adalah titah ulangan dengan ada tambahan dalam perincian. Jadi apakah tambahan dalam perincian tu? Saya akan ulaskan. Okey. So itu pertama. Keduanya, saya ingin berbincang berkenaan kempen bendera putih. Okey. Jadi saya rasa ramai tertunggu-tunggu apakah maksud di sebalik titah kedua yang di Pertuan Agong yang merupakan satu ulangan, ya, yang di Pertuan Agong mengulangi agar Parlimen bersidang dalam masa terdekat dan ada perincian tambahan di dalam titah Seri Paduka Baginda Tuanku. Okey. Jadi orang tertanya-tanya apakah maksud di sebalik perkara ni. Baik. Sebenarnya apabila Seri Paduka Baginda Tuanku membuat titah pertama pada 16 hari bulan Jun, ya, dekat pertengahan bulan ni, ya, pada 16 hari bulan Jun selepas titah pertama, di mana Seri Paduka Baginda Tuanku telah menitahkan agar Parlimen segera bersidang. Dan ini bukan hanya titah Seri Paduka Baginda Tuanku semata-mata, ianya selepas titah ini dibuat sejurus selepas Raja-Raja Melayu mengadakan perbincangan khas, di mana Raja-Raja Melayu sependapat bahawa antara lain, ya, bahawa Parlimen perlu segera bersidang dan bahawa angka COVID tidak berjaya dikurangkan atau meningkat meskipun darurat di bawah darurat. So ini secara tidak langsung bermakna Raja-Raja Melayu mendapati darurat itu telah gagal dan Parlimen perlu bersidang segera. Okey. Dan di dalam titah itu, yang di Pertuan Agong menitahkan bahawa Parlimen perlu bersidang segera ataupun dalam masa terdekat untuk membincangkan atau membahaskan pelan pemulihan negara. Okey? Baik. Di dalam pelan inilah Muhyiddin membuat unjuran bahawa Parlimen mungkin bersidang pada bulan September atau Oktober. Jadi memandangkan yang di Pertuan Agong inginkan pelan ini dibahaskan dalam Parlimen, ini bermakna yang di Pertuan Agong tidak bersetuju dengan unjuran Muhyiddin, iaitu Parlimen bersidang pada September atau Oktober. Sekaligus bermakna yang di Pertuan Agong inginkan Parlimen bersidang lebih awal. Dan jika dibaca bersama titah yang di Pertuan Agong beberapa bulan sebelumnya, di mana yang di Pertuan Agong menitahkan bahawa Parlimen boleh bersidang dalam tempoh darurat. Jadi secara keseluruhannya ini bermakna yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu inginkan Parlimen segera bersidang atau dalam masa terdekat di dalam tempoh darurat sebelum 1 Ogos. Ya, di mana darurat tidak akan dilanjutkan berdasarkan persefahaman Raja-Raja Melayu. Dan apabila orang bertanya saya mengapa dalam tempoh darurat Raja-Raja Melayu ingin Parlimen bersidang, saya beritahu sebabnya mereka hendak melihat
Duli-duli Yang Maha Mulia ingin melihat sama ada Muhyiddin boleh tak mempertahankan pelan pemulihan negara, yang pada ketika ini kita sedia maklum sah gagal. Mengapa gagal saya dah ceritakan sebelum ni, dan saya akan ceritakan di hujung rancangan ini. Okey, baik. Jadi selepas titah itu dikeluarkan, satu Malaysia tahu apa maksud yang di-Pertuan Agong dengan segera, apabila dikatakan dengan segera. Ini adalah satu perkara yang logik. Tetapi kerajaan berpura-pura tidak faham apa maksud segera, dan Taqiyuddin Hassan adalah orang yang mula-mula mengeluarkan kenyataan. Sebagai seorang menteri undang-undang, dia membuat tafsiran tidak masuk akal, iaitu yang di-Pertuan Agong tidak menetapkan tarikh. Oleh itu, kita ikut unjuran Muhyiddin, September atau Oktober. Ya. Jadi mereka lebih rela membuat tafsiran yang tidak masuk akal ni, ya, daripada kalau betul ia pun tak faham bahawa Agong inginkan Parlimen bersidang, ya, pada dalam tempoh darurat. Okey, sekurang-kurangnya utuskan surat rasmi kepada istana ataupun panggil istana agar boleh dapatkan penjelasan terperinci daripada yang di-Pertuan Agong supaya tidak berlaku penghinaan terhadap institusi diraja. Ini tidak. Taqiyuddin membuat tafsiran sendiri yang lebih mementingkan apa yang dikehendaki oleh kerajaan. Kemudian 21 jam kemudian baru PMO atau Pejabat Perdana Menteri keluarkan kenyataan. Itu pun kenyataan bersifat bongkak dan menghina Agong, sebab kenyataan itu hanya mengatakan kerajaan ambil maklum titah Agong. Macam titah tu tak penting. Tidak pula dizahirkan penghargaan kerajaan atas usaha Raja-Raja Melayu yang sekian lama secara tertib bertemu dengan pakar-pakar, dengan wakil-wakil rakyat, menjurus kepada pertemuan yang di-Pertuan Agong dengan 18 pemimpin parti, menjurus kepada perbincangan khas Raja-Raja Melayu selama hampir 5 jam, menjurus kepada persefahaman yang timbul berhubung masalah tadbir urus negara. Tidak ada kata-kata yang menunjukkan penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan kerajaan atas usaha Raja-Raja Melayu untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan atau mencari jalan penyelesaian atas masalah yang ditimbulkan oleh kerajaan. Kerajaan tahu, sedar, rakyat sedar bahawa Raja-Raja Melayu kalau dah terpaksa berjumpa secara khas begitu, dan berdasarkan kesefahaman yang dicapai menunjukkan Raja-Raja Melayu merasakan ada yang tidak kena dengan kerajaan atau kerajaan dah gagal. Jadi Muhyiddin seharusnya menzahirkan rasa bersyukur dia, dan seterusnya dalam kenyataan memberikan janji ataupun menyatakan dengan tepat apakah langkah yang akan diambil oleh kerajaan susulan titah Agong. Ini tidak ada. Itu pun kenyataan keluar selepas 21 jam. Dan penghinaan ini tidak berhenti di situ. Kemudian bila Taqiyuddin mengeluarkan tafsiran yang tidak tepat, ya, berhubung titah Agong, Muhyiddin diam, walaupun ianya meningkatkan suhu politik dan kemarahan rakyat. Raja-Raja Melayu meminta suhu politik dikurangkan. Ini sebaik sahaja mereka bersidang, Muhyiddin melakukan perkara yang meningkatkan suhu politik. Kemudiannya apabila Hamzah Zainuddin mengeluarkan kenyataan kononnya Taqiyuddin akan disiasat oleh polis, kemudian polis mengeluarkan kenyataan bahawasanya Taqiyuddin sedang disiasat, Taqiyuddin pula mengeluarkan satu lagi kenyataan bongkak bahawa dia tidak tahu, dia tidak dapat apa-apa berita bahawa dia sedang disiasat. Dan terbaru Taqiyuddin mengeluarkan satu lagi kenyataan bersifat bongkak dan mencabar institusi diraja dengan kenyataan yang bercanggah dengan titah Agong yang dikeluarkan beberapa bulan lepas, iaitu Taqiyuddin berkata bahawa di bawah ordinan darurat Parlimen tidak boleh bersidang dalam tempoh darurat. Ini adalah kenyataan palsu. Kemudiannya Peguam Negara mengeluarkan kenyataan dengan tafsiran-tafsiran tidak tepat, ya, Perlembagaan Persekutuan yang telah diperjelaskan oleh Hanif Katri,
yang anda boleh rujuk dalam YouTube saya, iaitu YouTube Regi Jesse Ritaudin, atau live-live saya sebelum ini, bahawa di dalam darurat yang dikuatkuasakan ini, iaitu darurat yang dikuatkuasakan pada 12 Januari, tidak semestinya kita berpandukan sepenuhnya kepada perlembagaan persekutuan, kerana perlembagaan persekutuan tidak mampu memberikan lagi tafsiran jitu kuasa-kuasa yang ada pada Yang di-Pertuan Agong, kerana di bawah darurat ini kuasa-kuasa itu tertakluk juga kepada peruntukan-peruntukan ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021. Dan di dalam ordinan darurat itu jelas ada peruntukan di mana Yang di-Pertuan Agong sebenarnya boleh memanggil parlimen bersidang tanpa perlu menunggu atau menerima nasihat Perdana Menteri. Malah banyak kuasa yang ada pada Agong, termasuk Agong boleh memanggil Perdana Menteri dan meminta dia untuk letak jawatan. Jadi ini adalah kuasa-kuasa Yang di-Pertuan Agong yang diperlekeh, disalah tafsir. Jadi kerajaan sentiasa mencabar Yang di-Pertuan Agong. Banyak kenyataan dikeluarkan, Muhyiddin senyap, dan dia terus menerus mengerahkan orang-orang dia seperti Rais Yatim, Peguam Negara, Taqiyuddin, ada pemimpin-pemimpin PPBM, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak masuk akal, yang mencabar institusi diraja, dan secara tidak langsung dan langsung mencela maruah institusi diraja, kerana ini memberi persepsi bahaya kepada rakyat bahawa kerajaan ini teramat berkuasa dan boleh lakukan apa sahaja, dan titah agung tidak penting. Ya, ini memberikan tafsiran palsu kepada rakyat berhubung kuasa-kuasa Raja-Raja Melayu, dan secara tidak langsung boleh menjurus kepada tafsiran di kalangan rakyat bahawa titah Yang di-Pertuan Agong tidak begitu penting dan boleh ditolak tepi. Jadi inilah penghinaan berterusan, pencalaran terhadap maruah Raja-Raja Melayu yang telah dilakukan oleh Muhyiddin. Jadi hari ini apabila Yang di-Pertuan Agong mengulangi titah dia, ini bermakna setelah semua ini berlaku, Yang di-Pertuan Agong sebenarnya tak perlu bertitah pun, dah bertitah pertama kali. Jadi kalau benar apa yang ditafsirkan oleh Muhyiddin dan kononnya pakar-pakar mereka yang betul-betul mencabar institusi diraja dengan tafsiran palsu, ya, maka tak ada masalah lah. Kalau benar apa yang Muhyiddin dengan orang atau menteri-menteri kerajaan ni semua berkata, peguam negara semua berkata, Yang di-Pertuan Agong tidak akan bertitah semula. Tetapi Yang di-Pertuan Agong mengulangi titah dia bahawa parlimen perlu segera bersidang. Jadi disebabkan Agong mengulangi titah yang sama, ini bermakna Yang di-Pertuan Agong sedang menghantar satu mesej kepada kerajaan, setelah semua tafsiran-tafsiran ini dikeluarkan, bahawa parlimen perlu segera bersidang, bermakna bukanlah September, bukanlah Oktober, bukanlah seperti yang diwar-warkan oleh semua pihak dengan membuat andaian-andaian masing-masing. Maka andaian-andaian korang itu dah silap. Okey. Dan perkara ni sebenarnya saya dah jelaskan awal lagi selepas titah pertama Yang di-Pertuan Agong, iaitu Raja-Raja Melayu mengharapkan parlimen bersidang sebelum tamat darurat. Mereka nak lihat apa yang Muhyiddin lakukan, sama ada dia akan mematuhi titah ini, dan seterusnya mereka nak lihat adakah kerajaan dan Muhyiddin mampu mempertahankan pelan pemulihan negara. Ya, apabila saya katakan kerajaan pimpinan Muhyiddin, ia termasuk Barisan Nasional, kerana banyak menteri-menteri yang berkait dengan COVID ni adalah menteri UMNO, termasuk semua. Ya, jadi perlu pertahankan perkara ni. Dan dalam titah ulangan, Agong telah perincikan lebih sedikit bahawasanya kerajaan turut perlu membentangkan, ya, ordinan-ordinan yang diluluskan dalam tempoh darurat. Ya,
Maknanya semua perbelanjaan, semua ordinan, dan juga perlu membentangkan proklamasi darurat. Ini bermakna Muhyiddin sekarang bukan hanya perlu segerakan sidang parlimen dalam tempoh darurat, Muhyiddin perlu beri penjelasan kepada ahli-ahli parlimen mengapa beliau meminta darurat diisytiharkan. Dan satu perkara yang sudah pasti akan dibincangkan adalah benarkah Muhyiddin ada majoriti ketika meminta darurat diisytiharkan. Ya. Ini adalah titah agung bahawa perkara ni, iaitu proklamasi darurat, perlu dibincangkan di dalam parlimen. Okey. So ini sejajar dengan penemuan Raja-Raja Melayu bahawa darurat ni telah gagal dan darurat tidak perlu dilanjutkan selepas 1 Ogos. Jadi rumusannya, titah kedua yang di-Pertuan Agong ini adalah satu tamparan kencang buat kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya tidak gentar, saya tidak takut sebab saya pejuang kebenaran, saya hanya takutkan Allah, saya tidak takutkan manusia selagi saya berada di dalam landasan kebenaran. Jadi saya tidak takut untuk berkata bahawa ini adalah kempen saya, sokongan saya terhadap kerajaan gagal. Okey. So rakyat sedang mudarat. Okey. Dan sekarang terbukti bahawa apa yang dikatakan oleh menteri-menteri kerajaan ni semuanya hanya mengaburi mata rakyat. Ya, hakikatnya Agong terpaksa bertitah kali kedua untuk mengulangi perkara yang sama, menandakan Agong mendapati kerajaan sedang membuat tafsiran-tafsiran palsu. Mungkin juga Agong merasakan kerajaan sedang mencabar institusi diraja, maka perkara ni diulangi. Bermakna kalau benar apa yang kerajaan kata selama ini berhubung kuasa-kuasa Agong, Agong tidak akan membuat titah kedua. Dia akan terima hakikat bahawa dia tidak berkuasa. Tetapi memandangkan Agong membuat titah kedua, ini bermakna Agong tidak endahkan apa yang telah dikatakan oleh kerajaan. Titah kedua ini lebih seperti satu amaran. Saya dah beritahu, sekarang saya beritahu lagi sekali. Korang kena bersidang. Dan memang jelas pun tafsiran kerajaan salah. Cuba bayangkan peguam negara, dia asyik cerita berkenaan dengan kuasa Agong tanpa merujuk kepada darurat. Dia hanya merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan dan itu adalah tafsiran salah. Okey. Tetapi yang peguam negara sengaja mendiamkan satu hakikat yang sepatutnya dijelaskan kepada rakyat, iaitu sebelum darurat yang di Pertuan Agong pernah diminta untuk isytihar darurat. Siapa yang minta? Muhyiddin. Adakah yang di-Pertuan Agong terima? Tidak, dia tolak. Ini menunjukkan walaupun bukan darurat, yang di Pertuan Agong tidak semestinya mendengar nasihat Perdana Menteri dalam situasi tertentu, khususnya dalam proklamasi darurat. Jadi di situ dah nampak peguam negara hanya memetik perkara-perkara yang bersesuaian untuk mengutarakan hujah dia, untuk manipulate hujah dia, supaya memberi persepsi kepada rakyat bahawa Agong tidak ada kuasa kalau Perdana Menteri tak minta darurat. Agong tidak ada kuasa untuk panggil parlimen kalau Perdana Menteri tak bagi nasihat. Itu salah. Okey. Baik. Sebelum saya menjawab soalan, saya terus akan pergi ke soalan. Saya nak cerita babak kempen bendera putih. Now, kempen bendera putih ni, saya membaca kenyataan Nick Abdoh yang berkata lebih baik, tak silap saya, berdoa atau sembahyang, tak perlu sokong kempen bendera putih. Saya cukup malu bahawa saya pernah menjadi penyokong PAS pada satu ketika dulu, lama dulu. Okay? Sebab bila dah baca kenyataan Nick Abdoh, saya rasa bukan hanya kurang prihatin, nak kata pemimpin pun tak layak. Baik Nick Abdoh hentikan sahajalah kegiatan dia dalam politik dan jangan porak-perandakan perjuangan ke arah landasan kebenaran. Saya cukup terkejut dengan kenyataan itu, ya. Sebab kempen bendera putih ini adalah untuk membantu orang terdesak yang gagal dibantu oleh kerajaan. Cuba bayangkan, seharusnya ini total lockdown.
Total lockdown bermakna aktiviti ekonomi dihentikan terus. Bermakna semua rakyat wajib duduk rumah. Melainkan aktiviti yang benar-benar kritikal seperti penjanaan tenaga elektrik, kedai makan dan sebagainya. Yang lain semua tutup. Kilang-kilang semua tutup. Jadi lockdown yang dibuat ini bukannya lockdown dalam erti kata sebenar. Ianya adalah nama yang dijaja oleh Muhyiddin. Dia ubah nama. Sebab orang kata PKP gagal, tapi dia ubah jadi total lockdown. Tetapi ini jauh lebih longgar dari MCO pertama. Dan terbukti gagal. Mengapa saya kata terbukti gagal? Hari ketiga total lockdown, yang merupakan sebahagian daripada pelan pemulihan negara, fasa pertama, hari ketiga Azmin Ali, kementerian dia, dah luluskan lebih 128,000 syarikat. Ini bukan total lockdown. Ini mengarut. Ini mengarut dan mempelekeh kebijaksanaan rakyat. Making people stupid. Okay? So, majority kluster ni datang daripada sektor perkilangan dan sebagainya, tetapi syarikat-syarikat besar dibenarkan berniaga. Kluster-kluster bukannya datang dari restoran-restoran, tetapi dine-in tak boleh. Okay? Kalau dari fakta sains, virus COVID ni, pembawa COVID ni, maksimum dia, inkubasi dia 14 hari atau 2 minggu. Jadi kalau ini dah masuk minggu keempat, seharusnya kalau semua orang duduk rumah, angka COVID dah mungkin turun 3 digit atau 2 digit. Mustahil. Ya, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat hampir sama, 5,000 lebih. Mustahil. Ini adalah kegagalan yang nyata depan mata yang menjadikan perang COVID di negara ini satu lawak jenaka antarabangsa. Ya, pandangan pakar-pakar tidak diendahkan. Dan peniaga setelah setahun setengah mengalami pelbagai kekangan sehingga bisnes mereka dah teruk, hutang keliling pinggang, ini dah terpaksa melalui 4 minggu tambahan yang seharusnya tidak dilalui oleh mereka sampai lingkup perniagaan mereka, dan beratus ribu orang hilang sumber pendapatan. Ada yang mengalami masalah kemurungan, ada yang meninggal dunia. Ya. Semua ini adalah disebabkan kerajaan. Seharusnya jika kerajaan melakukan total lockdown dengan betul, bulan Mei bila dia umumkan nak buat total lockdown, dia tutup semua sektor ekonomi, dan setiap seorang yang bergelar warga negara Malaysia, selagi ada lockdown, selagi itu setiap bulan kerajaan menghulur setiap seorang bantuan kewangan. Tak perlu apply, tak perlu apa, cuma bank in kepada setiap warga negara. Semua orang duduk rumah, duit kita masuk. Itu seharusnya telah dilakukan oleh kerajaan. Sebab berbilion-bilion, beratus bilion telah dikeluarkan. Mengapa benda tu tidak boleh dilakukan? Okay. Sebab 4 minggu boleh sampai 2 digit. Fakta sains ini adalah secara saintifik. Saya bercakap secara saintifik. Kalau semua orang duduk rumah hari ini dah 2 digit. Tak perlu peniaga yang dah sedia terseksa ni nak tambah pula sebab kegagalan kerajaan, nak tambah lagi lockdown. Ya. Jadi bila kerajaan dah gagal bantu, duit tak masuk. Jadi sekarang Muhyiddin duduk depan TV buat pengumuman bantuan ni semua sudah terlambat. Kita perlu satu langkah kecemasan sebab ada orang tak ada makan. Jadi kita suruh pacak bendera putih mana-mana yang tak cukup makan, mana-mana yang terdesak, supaya mesej sampai kepada persekitaran komuniti mereka bahawa rumah ni memerlukan bantuan. Dan kalau kita faham sikap rakyat Malaysia, bantuan tu sudah pasti akan sampai dari jiran-jiran. Ya? Jadi kita buat satu yang baik. Dan kita pilih, bukannya saya yang lancarkan kempen bendera putih, tapi saya sokong. Dan warna putih tu pun ke arah yang jernih. Tapi Nick Abdo yang mewakili sebuah parti yang cap diri dia sebagai parti Islam boleh keluarkan kenyataan baik duduk sembahyang atau doa.
Saya tak suruh semua orang jangan sembahyang atau doa, tapi Allah hanya akan membantu mereka yang membantu diri mereka. Okey. Jadi Nick Abdul sudah tukar jadi politician. Jangan sekali-kali memperlekeh keyakinan penyokong anda bahawasanya anda adalah seorang pejuang Islam. Jangan bohong kat orang. Kalau anda benar-benar berjuang kebenaran, anda akan sokong kempen ni. Sebab ramai hari itu saya buat sesi kaunseling. Sebab saya lihat banyak pemimpin tak buat sesi kaunseling. Bukannya Nick Abdul buat sesi kaunseling, dia tahu selah kempen bendera putih. Bukannya dia duduk depan kamera beri kaunseling. Okay? Dalam sesi kaunseling tu saya ada bercerita bahawa amat penting bagi mereka yang ditimpa masalah untuk memberitahu kepada persekitaran mereka, komuniti mereka, saudara terdekat mereka bahawa mereka ada masalah. Dan ada orang sukar bagi mereka, mungkin mereka malu atau mereka tidak tahu cara melakukannya, atau mereka mengalami tekanan, tidak berfikir dengan betul, jadi mereka tidak tahu bagaimana nak beritahu orang bahawa mereka ditimpa masalah. Jadi satu cara mudah ialah pacak bendera putih. Kita buat ni, saya sokong benda ni sebab kita prihatin, kita kesiankan orang yang bunuh diri. Nick Abdul hanya tahu berpolitik. Saya malu ya. Kita ada kerajaan sekarang di mana di dalam blok kerajaan itu atau blok parti-parti yang dikatakan bersama kerajaan, ada seorang pemimpin bernama Nick Abdul yang membuat kenyataan politik begini yang tidak langsung hiraukan keterdesakan rakyat disebabkan kegagalan kerajaan yang diwakilinya. Dan tidak ada langkah oleh Nick Abdul untuk duduk depan kamera dan buat kaunseling. Sekurang-kurangnya saya buat. Kalau Nick Abdul menonton ni, cuba jawab saya, sebut nama saya, buat live sebut nama saya, beritahu apakah sumbangan anda untuk bercakap kepada penyokong anda, cara-cara nak atasi kemurungan, cara-cara nak selesaikan masalah. Ada? Tak ada. Tak ada. Ya, tak ada. Okey. Kau adalah tergolong dalam golongan orang yang pernah saya ceritakan dalam sesi kaunseling saya, yang pandai tuding jari tetapi tidak ada jalan penyelesaian. Ya. Dan kenyataan bahawa nak lebih baik doa atau apa, bukannya satu kenyataan seorang pemimpin Islam. No. Bukan kita suruh orang jangan doa ke, jangan solat ke, ya? Tapi kita suruh orang bantu diri sendiri. Dan bukan semua orang tahu atau ada tahap pemikiran yang sama. Malah orang terdesak, mengalami tekanan, dia tidak berfikir dengan betul. Jadi cara mudah, pacak je bendera putih. Kita cari satu jalan yang mudah. Jangan pandang segala apa yang dilakukan sebagai satu misi politik untuk tentang kerajaan. Jangan bersangka buruk terhadap orang yang melakukan sesuatu yang baik untuk rakyat. Kempen bendera putih itu dibuat dengan ikhlas pada pandangan saya, sebab saya sokong, ya, untuk membantu rakyat. Kita babak sokongan saya terhadap kempen bendera putih ni, aku tak kisahlah Muhyiddin ke siapa ke, I don't give a damn. Saya lebih bimbangkan orang yang terdesak, yang tak cukup makan. Ya. Baik. So sekian sahaja hujah saya. Sekarang saya buka kepada soalan. Pastikan ya anda sertai saluran Telegram saya dan Instagram saya. Saya akan letakkan link kepada saluran-saluran ini di ruang komen. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Ya, ada apa-apa soalan nak tanya? Saya akan saya akan luangkan masa 5 minit ya untuk jawab soalan. Jadi kalau ada soalan, bermula sekarang anda boleh bertanya. Ya, ada apa-apa soalan? Ya. Untuk kita segera. Ya, memang kita sokong untuk beri bantuan. Saya dahlah pemimpin-pemimpin PAS petik dalil sana sini.
Hadi Awang pernah petik kisah Al-Quran untuk cuba halalkan kesalahan menteri parti dia yang akhirnya mengaku bersalah. Ya, meluat, dah tahap meluat, ya, dengan kelak ni. Betul ke parlimen secara automatik sudah bubar? Perkara ni saya dah sebut, saya akan benarkan seorang pakar perundangan untuk menjawabnya, dan saya pun sudah berbincang dengan seorang pakar perundangan, dan saya juga akan bertanya seorang lagi sebelum saya memberi jawapan. Ya. Ya. Ada apa persoalannya? Siapa simbang lebih? Ni Abdul ke? Ya, setakat yang saya nampak ni Abdul lah. Setakat yang saya nampak lah. Tapi apa pun lah, jangan berburuk sangka. Teliti dulu kempen bendera putih ni. Malah orang yang mulakan kempen ni, dia saya nampak tidak ingin dapat dipuji. Dia buat dengan ikhlas sebab sehingga hari ini tak ada siapa tahu siapa yang melancarkan kempen ini. Apakah jangkaan Tun RJR esok persidangan? Saya secara peribadi, dan saya rasa rakyat Malaysia secara amat menaruh harapan tinggi kepada Raja-Raja Melayu agar bersidang esok seperti yang dijadualkan dan mencapai satu keputusan yang menyebelahi rakyat ke arah kebaikan, kerana nak cerita pelan pemulihan negara walaupun belum dibahaskan di parlimen dah terang-terang dah gagal. Ya, sebab fasa pertama ni adalah bawah pelan pemulihan negara, cuma dijenamakan semula. Okey. Dan betul kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, pelan pemulihan negara ni bagaikan satu jadual waktu sahaja, tidak ada strategi, tidak ada penyelesaian. Dan saya pun dah beritahu, ianya berkisar di sekitar sesuatu yang dah terbukti gagal, iaitu iaitu PKP. Jadi nampaknya Muhyiddin tidak faham kegagalan dia. Jadi kalau orang tak faham kegagalan, bagaimana nak perbetulkan kegagalan itu? Ya. Apa perkembangan yang di Pertua Parlimen dipanggil Agong? Yang titah kedua yang di Pertua Agong ini setelah bertemu dengan speaker-speaker Dewan Rakyat dan Dewan Negara, dan saya faham Datuk Azalina Othman pun hadir. Ya. Okey, isu anonymous AJK berkumpul di Istana Negara. Memang ada satu video yang tular oleh satu kumpulan yang dikenali sebagai Anonymous yang meminta agar diadakan perkumpulan esok di sana sini sehingga kerajaan tumbang dan sebagainya lah. Okay. Now, pertamanya saya tidak tahu, saya pun terbaca dalam media. Saya baca bahawa polis nak ambil tindakan dan sebagainya. Yang kedua, saya lebih elok saya tidak komen sebab takut tersilap komen, sebab memang saya seperti anda baca dalam media. Okey, sebelum melihat video tu pun saya terbaca dalam media. Okey, apa akan jadi jika perintah kedua YDPA ditolak lagi? Saya tidak tahu, tetapi saya jangkakan akan berlaku sesuatu yang buruk buat kerajaan. Ini kan Raja-Raja Melayu pun sudah secara tidak langsung menerusi persefahaman yang dicapai pada 16 Jun tu. Nampak seperti mereka telah memberitahu bahawa kerajaan dah gagal, sebab segala apa yang kesefahaman yang dicapai itu adalah sejajar dengan apa yang dihujahkan oleh ramai pihak berhubung kegagalan kerajaan, dan ianya mendapat perhatian Raja-Raja Melayu. Dan selama ini titah yang di Pertuan Agong telah dipelekeh dan ada penghinaan, dan perkara ini terbukti apabila yang di Pertuan Agong terpaksa ulangi titah dia. Jadi saya fikir sesuatu yang buruk buat kerajaan akan berlaku jika titah itu tidak diendahkan. Sepatutnya kerajaan sudah Muhyiddin sudah umumkan, parlimen sudah bersidang dah sepatutnya. Ya, ini dia kerah orang
Sebab apa saya kata dia kerah? Sebab bila orang-orang tu dari PPBM ni mengeluarkan kenyataan kononnya di bawah perlembagaan, di bawah ini, di bawah itu, perlu notis 28 hari sebelum Parlimen bersidang, mereka cuba mengaburi mata rakyat, walhal ini dalam darurat. Tak payah notis 28 hari, cuma buat ordinan pindaan yang bersesuaian, besok pun Parlimen boleh bersidang. Mereka memekak, mereka membuat rakyat seolah-olah rakyat ni bodoh. Ya. Jadi rakyat ni zaman sekarang ni bukan macam zaman dulu. Tak boleh diperbodohkan dengan mudah. Muhyiddin ni dia guna strategi zaman UMNO 30 tahun dulu. Strategi dulu-dulu ni awak boleh, you can manipulate the rakyat dengan kenyataan-kenyataan begini sehingga rakyat percaya. Zaman ni tak boleh. Jadi Muhyiddin ni dah tersasar zaman dia. Politik yang dia main tu tak kena. Okay? You just cannot bullshit the rakyat anymore. Jadi Parlimen perlu bersidang segera, bermakna sebelum 1 Ogos. Jadi sekarang ni Raja-Raja Melayu hendak melihat apakah bagaimana Muhyiddin nak defend pelan pemulihan negara yang sememangnya dah gagal dah. Okay? Yang bukannya plan dalam erti kata sebenar. Okay? Apa Muhyiddin kena explain kat Parlimen apa tu lockdown, mengapa panggil lockdown, sebenarnya ni bukan lockdown. Ini jauh lebih longgar dari PKP yang pertama. Buat lawak jenaka. Itu pun buat fasa pertama, kedua, seolah-olah fasa pertama ni memang ketat, walhal dia lebih longgar daripada MCO pertama. Mengapa angka COVID kalau benar-benar lockdown boleh maintain 5,000 lebih sebanyak 3 minggu, dari fakta sains tak masuk akal. Azmin Ali kena jelaskan mengapa 128,000 lebih syarikat diluluskan, ada yang non-essential pun diluluskan. Ordinan-ordinan yang diluluskan, perbelanjaan, ya, proklamasi darurat. Agong, bukan saya, Agong yang meminta proklamasi darurat juga perlu dibincangkan. Jadi kita nak tanya Muhyiddin, atas dasar apa proklamasi darurat diminta sedangkan ianya tidak dimanfaatkan, malah di bawah darurat angka COVID menggila. Jadi semua ni Muhyiddin kena jelaskan sebelum darurat tamat. Mungkin ini akan membantu Agong dan Raja-Raja Melayu untuk membuat keputusan seterusnya. Ya, sebab di dalam tempoh darurat kuasa-kuasa Agong lain. Agong mempunyai banyak kuasa mutlak. Itu yang korang kena faham. Jadi sebenarnya saya nampak Muhyiddin ni sebenarnya dia sedang menjerat diri dia sendiri. Dia dah checkmate. Dan dia dengan sikap bongkak dan keengganan beliau untuk mengaku bahawa beliau telah gagal dan rakyat dah muak dengan dia, dan keterdesakan dia untuk terus pegang pada kuasa menyebabkan bukan hanya rakyat makin meluat dengan dia, dia sedang menjuruskan diri dia sendiri di satu sudut yang kecil di mana dia tidak ada ruang untuk bergerak lagi, dan akhirnya dia akan gugur. Itu yang saya nampak. Okey, dah banyak sangat, saya terus ke bawah dulu. Kalau ada yang saya terlepas, ya, saya jawab dua soalan lagi. Terima kasih James Yu Ching Hee. Raja Azman Nur. Okey, Raja-Raja Melayu dia duduk atas politik. Dia tak boleh berbahasa seperti orang-orang politik. Dia duduk atas politik. Jadi dia kena bersantun. Kau lihat raja-raja ni bahasa dia bersantun. Mereka cukup bersantun dengan Muhyiddin, tetapi kenyataan-kenyataan tajam. Agong membuat titah kali kedua. Ya. Dan kalau lihat kenyataan pertama, persefahaman yang dicapai Raja-Raja Melayu, semuanya bersantun tetapi cukup tajam, cukup jelas bahawa Raja-Raja Melayu mendapati kerajaan gagal. So, Raja-Raja Melayu berada di atas politik. Mereka membuat setiap satu dengan cara yang berhemah dan tertib. Ya. Kalau kita lihat, ya, masa Muhyiddin mengumumkan pelan
bantuan dan sebagainya. Orang teruk dia kena. Itu saya kata, kalau ini betul-betul lockdown, semua rakyat duduk rumah, semua rakyat, duit dah mula masuk pada 1 hari bulan Jun. Ya, ini banyak penjagaan lagi gulung tikar. Sebab gagal, kena tunggu 4 minggu, ini lanjut lagi. Penjagaan yang gulung tikar disebabkan kegagalan kerajaan dalam 5-6 minggu ni. Apakah kerajaan akan keluarkan duit untuk bayar semua hutang mereka, untuk buka balik perniagaan mereka? Kini masalah bukan hanya sekadar nak bank in untuk kelangsungan hidup. Selepas dah habis lockdown ni, bagaimana mereka nak langsungkan hidup mereka sedangkan perniagaan mereka katup disebabkan kegagalan Muhyiddin? Adakah kerajaan nak bayar, contohnya perniagaan ni lingkup sebab dia tak mampu bayar hutang RM50,000? Jadi adakah kerajaan akan hulur kat dia RM50,000? Nah, kami minta maaf, ini salah saya, jadi saya beri RM50,000, anda buka balik. Anda telah menghancurkan hidup ramai orang atas kegagalan anda. Bukan seorang, bukan 2 orang, bukan ribuan orang, beratus ribu orang. Nyawa dah melayang. Boleh tidur malam. Ya? Kalau benar-benar prihatin, berundur je. Jangan kunci mulut pejuang kebenaran. Kalau yang benar-benar pejuang kebenaran tak akan diam. Jangan. Ya. Sebab saya takutkan Allah saja. Saya akan berjuang untuk rakyat. Ya. Okey, saya jawab satu lagi komennya. Artikel berkaitan dengan apa yang saya ceritakan ini telah saya tulis, pendek tetapi padat, dan saya akan terbitkan. Okey, saya rasa tak ada soalannya. Ini dah jadi sesi sesi balon Muhyiddin dah. Apa pun nak balon ke, nak kritik ke, tapi jangan hina ya. Jangan hina. Okey. Jangan hina Muhyiddin. Hina siapa-siapa pun jangan. Ya, itu salah. Okey. Okey. Bergurau sana sini tu tak apa, tapi jangan hina. Kata-kata kesat ni semua jangan. Okey. Okey. Jadi sehingga kita berjumpa esok lah. Saya tengok lah malam ni saya nak buat live ke tidak, sebab keadaan kesihatan saya tu masih tak sembuh lagi. So saya buat live tergempar ni, anda boleh tengok lah raut wajah saya ni memang tak fresh lah. Okay. So saya buat live ni sebab keadaan lah, titah agung dan sebagainya. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa, pastikan anda sertai ya saluran Telegram saya dan Instagram saya akan letakkan di ruang komen. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa, mungkin esok. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.